Dua bila. Pada mesyuarat kali ini. Baiklah. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul. Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri akan mencadangkan usul di bawah Peraturan Mesyuarat 27.3 Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Raya untuk membahaskan laporan Ketua Audit Negara. Puan Yang di-Pertua, menyedari bahawa dalam sistem accountability negara, Institut Audit merupakan oversight agency kepada Parlimen yang berperanan untuk mengesahkan semua aktiviti dan kewangan yang telah diluluskan oleh Parlimen dilaksanakan oleh cabang eksekutif. Ketua Audit Negara hendaklah menentukan sama ada pada pendapatnya wang telah digunakan untuk maksud yang diperuntukkan atau dibenarkan dan aktiviti yang berhubungan dengannya dijalankan atau diuruskan dengan cara yang cekap dengan memberi perhatian sewajarnya terhadap keekonomian dan pengelakan pembaziran atau kebocoran seperti termaktub dalam Akta Audit 1957. Menyedari akan cabaran yang dihadapi oleh Ketua Audit Negara dalam menjalankan mandat dan tanggungjawabnya, memerlukan perhatian yang serius daripada pihak berkaitan supaya isu yang dibangkitkan diberikan perhatian sewajarnya manakala syur-syur utama yang terkandung dalam laporan Ketua Audit Negara dilaksanakan dengan berkesan. Menyedari bahawa LKAN telah dibentangkan di Dewan Rakyat pada hari Khamis 16 Februari 2023 terdiri daripada pertama LKAN tahun 2021 siri 2 mengenai aktiviti Kementerian, Jabatan Kerajaan, Persekutuan dan Badan-Badan Berkanun Persekutuan. Kedua, LKAN tahun 2021 mengenai pengauditan, pemantuhan Kementerian dan Jabatan Persekutuan. Dan ketiga, LKAN tahun 2021 siri 2 mengenai pengurusan syarikat kerajaan persekutuan. Memahami bahawa LKAN membangkitkan isu-isu ketidakteraturan serius yang berlaku dalam perakaunan atau penjagaan wang awam atau simpanan awam serta pengurusan aktiviti kerajaan dan syarikat kerajaan yang memerlukan tindakan berkesan daripada kementerian, jabatan dan agensi yang diaudit. Memperakui bahawa kerajaan memandang serius isu yang dibangkitkan oleh LKAN dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ke-10 sendiri telah mengarahkan Menteri terlibat meneliti isu dibangkitkan. Segala isu yang melibatkan ketirisan, ketidakpatuhan kepada peraturan, tidak mematuhi syarat dan kelemahan dalam perancangan perlu diteliti dan diambil pengajaran supaya tidak berulang dalam pelaksanaan aktiviti program projek di masa akan datang. Bahawa dalam Ketua Audit Negara melaksanakan mandatnya, Dewan Yang Mulia ini menyeru agar semua pihak bersatu hati dan menyokong kerajaan agar dapatan audit dan syur yang terkandung dalam laporan tersebut dapat diambil tindakan dengan serius oleh pihak terlibat untuk mengatasi kelemahan yang ditemui dan seterusnya mengelakkan ketirisan wang awam daripada terus berlaku. Tuan Yang di-Pertua, Perkara 106 dan Perkara 107 dalam Perlembagaan Persekutuan serta Akta Audit 1957 menghendaki Ketua Audit Negara mengaudit penyata kewangan, pengurusan kewangan, aktiviti Kementerian Jabatan dan Agensi Persekutuan serta pengurusan syarikat kerajaan persekutuan dan mengemukakan laporan mengenai kepada Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong untuk mendapatkan perkenan supaya laporan itu dibentangkan di hadapan Dewan Rakyat. Ini bermaksud tanggungjawab Ketua Audit Negara adalah untuk mengaudit dan melaporkan secara profesional berasaskan standard pengauditan antarabangsa sama ada sumber awam diuruskan dengan teratur, berhemat dan mematuhi peraturan ditetapkan. Untuk maklumat semua ahli yang berhormat, LKAN yang diusulkan untuk perbahasan pada hari ini meliputi 3 perkara yang penting, iaitu pertama, LKAN Activity memfokuskan kepada pencapaian objektif program, aktiviti dan projek yang dilaksanakan oleh Kementerian, Jabatan dan Badan Berkanun Persekutuan dengan menekankan kepada konsep 3E iaitu ekonomi, efisien dan efektif. Kedua, LKAN Pematuhan pula menilai ketidakpatuhan terhadap undang-undang peraturan, kontrak dan atau prosedur kewangan yang mengakibatkan berlakunya pemborosan, pembaziran, pembayaran tidak teratur dan kehilangan atau kerugian seterusnya membawa kepada ketirisan wang awam
Dan yang ketiga, LKAN pengurusan syarikat kerajaan menilai pencapaian objektif penubuhan syarikat melalui 3 aspek utama iaitu pengurusan aktiviti, tadbir urus korporat dan kedudukan kewangan bagi tempoh 3 tahun. Tadbir urus yang baik penting untuk menguruskan syarikat dengan cekap dan mengelakkan ketirisan serta salah guna kuasa. Buat masa ini, pemantauan telah dan atau sedang dijalankan oleh Jabatan Audit Negara melalui Auditor General's Dashboard dengan izin AGD. Sistem AGD ini dibangunkan bagi mempaparkan isu dan status tindakan terkini terhadap teguran isu yang dilaporkan dalam LKAN. Kedudukan semasa teguran isu dalam LKAN boleh diakses melalui portal AGD oleh semua pihak termasuk orang awam dan pihak berkepentingan untuk mengetahui tindakan yang telah atau sedang diambil oleh audit terhadap isu utama yang dibangkitkan oleh LKAN. Di peringkat persekutuan pula, setakat 31 Mei 2023, terdapat 5,164 isu telah dibangkitkan dalam LKAN tahun 2011 hingga tahun 2021 siri 2 mengenai Kementerian Jabatan Agensi dan Syarikat Persekutuan. Sebanyak 4,912 isu, 95% daripada keseluruhan isu tersebut telah selesai, manakala 252 isu, 5% masih dalam tindakan oleh Kementerian Jabatan Agensi Persekutuan. Selain daripada tindakan susulan melalui sistem AGD, Jawatankuasa Tindakan Laporan Ketua Audit Negara telah ditubuhkan secara pentadbiran sejak tahun 2012 di bawah inisiatif Government Transformation Program 2.0 dengan izin GTP 2.0. JTLKAN merupakan satu platform yang menentukan tindakan yang perlu diambil terhadap isu punitif serta membincangkan jalan penyelesaian supaya isu yang sama tidak berulang. Sejak penubuhan JTLKAN bermula tahun 2013 hingga 31 Mei 2023, sebanyak 26 mesyuarat telah diadakan meliputi semua siri LKAN. Mesyuarat JTLKAN telah membincangkan sebanyak 230 kajian dan memutuskan tindakan terhadap 559 isu red flag dengan izin, iaitu sama ada tindakan penambahbaikan di peringkat audit sahaja atau tindakan punitif oleh pihak berkuasa yang berkenaan. Berdasarkan LKAN tahun 2015 sehingga LKAN tahun 2021 siri 1, data hukuman tata tertib yang dikemaskini oleh Jabatan Perkhidmatan Awam setakat 10 Mei 2023 menunjukkan seramai 310 penjawat awam telah dikenakan tindakan tata tertib. Antaranya tindakan yang dikenakan adalah amaran, surcharge, denda, tangguh pergerakan gaji, turun gaji dan tindakan buang kerja. Puan Yang Dipertua, secara lazimnya selama ini isu-isu berbangkit mengenai penggunaan dana awam hanya diteliti oleh Parlimen melalui Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara PAC dilantik pada awal tiap-tiap Parlimen dengan memeriksa kira-kira kerajaan Malaysia dan peruntukan wang dibenarkan oleh Parlimen kerana menepati perbelanjaan negeri, apa-apa kira-kira badan-badan pentadbiran raya dan pertubuhan-pertubuhan lain yang menguruskan wang negeri yang dibentangkan dalam majlis, penyata-penyata pemeriksaan kira-kira negara yang dibentangkan dalam Majlis Mesyuarat menurut perkara 107 dalam perlembagaan, apa-apa perkara lain yang difikirkan oleh jawatankuasa itu patut diperiksa atau apa-apa perkara yang diserahkan oleh majlis kepada jawatankuasa itu. Melangkah ke hadapan sebagai satu usaha reformasi dalam meningkatkan kecekapan, keberkesanan dan kualiti pengauditan, Kerajaan Madani hari ini selaras dengan perundangan yang sedia ada mengusulkan LKAN untuk dibahaskan secara terperinci di Dewan Rakyat supaya perhatian dan pengamatan yang mendalam oleh semua pihak dapat diberikan bagi mendukung kehendak undang-undang yang mewujudkan tadbir urus sektor awam yang lebih baik selain penelitian hanya di bawah PAC. Usaha murni oleh Kerajaan Madani ini akan memberi ruang dan peluang secara berlangsung kepada lebih banyak ahli-ahli parlimen daripada blok kerajaan dan blok pembangkang mengambil bahagian dalam proses memastikan dana kerajaan digunakan secara berhemah demi kepentingan awam yang sewajarnya. Usaha murni ini juga wajar diteruskan bagi tahun-tahun akan datang bagi meneruskan memupuk amalan ketulusan dalam semua aspek pentadbiran awam seiring dengan usaha mentransformasikan Dewan Rakyat yang berperanan untuk semak dan imbang kuasa eksekutif. Oleh itu, perbahasan LKAN yang bersejarah pada hari ini di Dewan Rakyat ini diharap isu ketirisan, pembaziran dan pemborosan dapat dikurangkan sekiranya tindakan berhati-hati diambil oleh semua kementerian dan agensi dengan silayaan yang betul daripada kepimpinan kerajaan dalam menguruskan wang awam dan agensi penguatkuasa bertindak pantas
menyiasat pihak-pihak terlibat yang menyebabkan ketirisan wang awam serta mengambil tindakan yang sewajarnya. Oleh itu, Puan Yang di-Pertua, saya mohon mencadangkan. Terima kasih. Saya mohon menyokong. Ahli-ahli yang berhormat, masalah sekarang ini ialah usul YB Menteri di Jabatan Bertanah Menteri ini terbuka untuk dibahas. Saya akan baca senarai pembahas. YB Tebrau, YB Selayang, YB Muar, YB Tuaran, YB Petaling Jaya, YB Jelutong, YB Pentong, YB Bakri, YB Rasa, YB Kotak Melaka, YB Pekan dan YB Kuala Selangor. Saya jemput Yang Berhormat Tebrau 10 minit. YB Tebrau tak ada. YB Selayang. Terima kasih, Timbalan Speaker. Saya mengucapkan terima kasih atas peluang untuk membahas usul laporan Ketua Audit Negara 2021 siri 2. Saya mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Menteri dan Kerajaan Perpaduan untuk membentangkan usul ini. Inilah penggal keempat saya menjadi ahli parlimen. Dan ini adalah kali pertama Dewan Yang Mulia ini dapat membahas laporan Ketua Audit Negara. Sebelum ini, laporan Ketua Audit Negara dibentang atas meja tanpa pembahasan. Dan hanya Jabatan Kuasa Kira-Kira Wang Negara atau Public Accounts Committee atau dipanggil PAC yang akan memilih segelintir perkara untuk disiasat oleh mereka. Saya setuju dengan Yang Berhormat Menteri bahawa dengan adanya pembahasan laporan Ketua Audit Negara, sistem accountability negara yang dimaktubkan dalam Perlembagaan Persekutuan, khususnya perkara 106 dan 107 serta Seksyen 567 Akta Audit dan peranan Parlimen untuk melaksanakan oversight kepada cabang eksekutif bahawa wang yang telah diguna untuk maksud diperuntukkan dalam bajet dan diuruskan dengan baik, cekap dan sewajarnya tanpa pembaziran, ketirisan atau keborosan. Malangnya saya lihat tidak ada seorang parlimen dari pembangkang hadir untuk pembahasan ini dan mengambil peluang untuk membahas tentang menambahbaikan accountability di negara kita. YB, Walaupun laporan... YB, boleh mencelah sikit? Ya. YB, saya pun sedar kita tengok di sebelah sana ni tak ada orang. Tak tahulah mereka pergi lunch ke apa, tak balik lagi. Tapi ada di lobi, semua duduk di lobi. Saya nampak duduk tadi. di lobi tapi adakah YB Selayang setuju bahawa sebenarnya apa yang kita lakukan di sini, di mana kita membahaskan laporan audit ni, ianya adalah satu bentuk reformasi parlimen yang sepatutnya kita sebagai ahli parlimen ni kita sambut baik dan kita gunakan peluang ini untuk kita bangkitkan isu-isu yang ada. We should actually, dengan izin, sokong perkara ini dan bukannya kita ambil masa yang begitu lama untuk pergi makan tengah hari. Setuju atau tidak? Boleh izinkan saya Selayang? Ya, Gopeng. Satu lagi sikit saja. Sebab tak ada pembangkang pun, tak apa, tak ada masalah. Cuma ada 2-3 perkara yang saya ingin nak tegaskan di sini dan memohon pandangan Selayang. Yang pertamanya, saya mohon mesyuarat ataupun dalam perbahasan ini merekodkan ketidakhadiran kesemua pembangkang pada sesi perbahasan laporan Ketua Audit Negara pada jam 2:47. Semua kursi kosong di kalangan pembangkang. Dan bagi saya ini adalah historical kerajaan membenarkan perbahasan untuk laporan Ketua Audit Negara, tetapi tidak pernah sekalipun pembangkang yang tidak nak bahas tentang perkara ini. Tapi apapun saya juga mohon pandangan yang mana Selayang berkaitan dengan amalan untuk membahaskan laporan Ketua Audit Negara walaupun tidak berlaku sebelum ini, tetapi dibenarkan sama juga
dalam peraturan tetap dalam parlimen, dia tak sebut pun ada PMQT, tetapi kerajaan tetap menjalankan perkara-perkara seperti ini yang tidak dimaktub dalam peraturan tetap, tetapi dengan hasrat dan political will kerajaan untuk memberikan nafas baru dan reformasi dalam Dewan Rakyat pada hari ini. Ya, Selayang, sikit. Satu minit saja, Selayang. 1 minit. Saya tertarik tadi Yang Berhormat Arau mengatakan bahawa laporan audit ini hanya mengenai Putrajaya. Barangkali mereka datang ke Parlimen tidak baca laporan audit. Mike. Dan saya harap kawan-kawan kita di sebelah mengetahui bahawa bila kita ada pembangkang telah tunggu 15 tahun untuk peluang seperti ini. Malangnya tidak ada yang akan mengambil peluang, tetapi kita akan membuat sebaik untuk rakyat. Kelemahan sistem accountability akan berterusan kalau kita tidak ada unsur seperti ini. Walaupun laporan Ketua Audit Negara dibentangkan setiap kali, kelemahan, pembaziran, ketirisan telah dibangkitkan dan show dibuat oleh Ketua Audit Negara, sehingga kini kita tidak dapat melihat apa tindakan tegas diambil kepada mereka yang bertanggungjawab atau apa penambahbaikan dibuat untuk membetulkan sistem accountability ini. Oleh yang demikian, saya cadang. Pertamanya, performance audit yang dibuat oleh Ketua Negara hendak masukkan juga value for money. Kita melihat ada financial audit. Yang Berhormat Selayang. Saya Ya, kalau saya kalau dalam Selayang saya ada 3 minit saja. Tak ada, saya sikit je Selayang. Ya. Pepatah orang tua dia kata, berani buat, berani tanggung. Masalah tak berani buat, kemudian tak berani nak tanggung. Seekor pun tak ada, seorang pun tak ada dalam Dewan. Jadi rakyat Malaysia, kita nak beritahu kepada seluruh masyarakat dan juga rakyat dalam negara kita ni, inilah standard pembangkang dalam negara kita. Yang kita nak bawa ni adalah soal berkaitan dengan masalah kewangan negara. Audit ni, ini benda penting. Tapi seorang pun tak ada di kalangan pembangkang untuk lawan hujah kita soal berkaitan dengan laporan Ketua Audit Negara. Kalau macam tu kita kata pembangkang ni baik, tak ada lah dalam negara kita ni. Macam ni punya standard. Terima kasih, Ulama Langan. Terus, saya hendak teruskan bahawa penting bukan saja mengadakan audit tentang financial atau compliance, tetapi performance audit itu penting untuk rakyat mengetahui bahawa audit ini ialah value for money, bahawa wang rakyat yang dibayar oleh mereka yang bayar cukai digunakan dengan cara yang baik, dengan cekap dan berkesan. Kita tidak boleh terima sekali lagi bahawa harga yang dibayar oleh kerajaan untuk satu barang atau perkhidmatan adalah beberapa kali berganda banding dengan harga yang dibayar oleh pihak swasta. Ini hendak dihentikan dan hanya dengan ada performance audit, value for money, di mana kita akan banding harga yang dibayar oleh kerajaan, baru kita boleh berkata sistem accountability bermula. Kedua ialah kita mesti mengadakan siasatan dan penguatkuasaan. There has to be enforcement. Dan ini adalah peranan kita sebagai ahli Dewan Yang Mulia ini. PAC atas batasan masa tidak boleh menyiasat semua perkara. Walaupun ini adalah peranan utama, saya cadang bahawa sekarang kita ada 10 jawatankuasa pilihan khas di mana PAC tidak dapat untuk menyiasat. Sila berikan peluang kepada PSC yang lain
untuk menyiasat supaya mereka yang salah gunakan kuasa tahu bahawa Parlimen akan menyiasat dan akan mengambil tindakan. Perkara yang ketiga ialah show oleh Ketua Audit diterima. Tetapi lepas itu tidak ada follow up. Walaupun tadi Menteri berkata ada tindakan yang diambil, saya cadang bahawa mesti ada sejuk follow up oleh Ketua Audit bahawa show telah dilaksanakan, dan kalau tidak, Parlimen akan bergantung dan tidak akan memberikan peruntukan untuk bajet tahun yang akan datang sehingga show itu dilaksanakan. Dengan cadangan ini saya setuju dengan isu-isu yang telah dibangkit di dalam ketiga LKAN dan show, dan saya cadang bahawa perkara-perkara ini disiasat dengan teliti oleh PSC dan kita hendak memastikan bahawa show dapat dilaksanakan dengan teliti. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Selayang. Saya jemput Yang Berhormat Tebrau. Terima kasih Timbalan Yang di-Pertua. Saya ingin menyatakan bahawa saya rasa amat duka cita lah dengan apa yang berlaku hari ini di Dewan, di mana dalam hari yang bersejarah ini, di mana kali pertama rakyat dapat dengar live pembentangan laporan Ketua Audit Negara, tapi malangnya pihak pembangkang mengambil sikap berpolitik dan tidak ingin menyertai pembahasan ini. Ini amat pelik sekali sebab kalau kita tengok dalam pembangkang, saya rasa ini kali pertama lah. Kalau masa zaman kita di pembangkang pun, tiap-tiap kali kita minta bahas. Tapi ini kali pertama dalam sejarah, pembangkang sendiri tak mau bahas. Ini satu peluang yang amat mendukacitakan. Puan Speaker, sedia maklum, kerajaan kini menghadapi cabaran fiskal yang cukup mencabar. Hutang dan tanggungan liability kerajaan yang diwarisi dari kerajaan dulu kini telah mencecah hampir 1.5 trilion atau persamaan hampir 80% KDNK. Isu ini telah memberi kesan terus kepada ekonomi negara seperti isu nilai ringgit yang dinampak lebih lemah berbanding dengan mata wang negara lain. Dan salah satu faktor adalah kerana kekangan kerajaan untuk isu bond baru dengan faedah yang rendah dalam keadaan hutang yang begitu tinggi. Maka kerajaan telah berusaha untuk memulihkan keadaan fiskal kerajaan yang sedia ada, termasuk cuba mencari sumber pengutipan baru, berusaha mendapat FDI baru, penstrukturan semula sistem subsidi Malaysia di mana adalah tepat, di mana subsidi patut disasarkan kepada golongan M40 dan B40, dan tentunya juga usaha murni kerajaan madani ini untuk mempenteraskan isu rasuah. Secara amnya usaha-usaha ini adalah baik dan diterima oleh rakyat sebagai langkah progresif untuk membangunkan ekonomi negara. Tetapi semua usaha-usaha ini dinampak tidak lengkap sekiranya di pihak kerajaan ada kebocoran apabila kerajaan sendiri gagal menjaga costing dalam perbelanjaan tahunannya. Dan di sinilah Jabatan Ketua Audit Negara memainkan peranan yang sangat penting. Audit yang dilakukan adalah untuk memastikan sistem perolehan yang betul patut dipatuhi dan skala pembaziran tidak akan berulang lagi. Saya memberi contoh satu dua isu yang dibangkitkan dalam laporan ini. Contoh pertama, isu pertama di bawah CPJ. Didapati semenjak tahun 2017 sebanyak 1.83 juta keping kad lesen memandu Malaysia LMM bernilai ringgit Malaysia 14.23 juta tidak digunakan atau bersamaan setiap keping adalah RM7.80 kini duduk saja dalam storeroom di Malaysia. Ini merupakan satu pembaziran yang boleh dielakkan
Yang bazir itu adalah wang rakyat. What went wrong? Sistem perolehan yang tidak telus atau apa? Ingin saya membawa perhatian kepada Dewan Yang Mulia ini bahawa pembekal LMM ini adalah melalui perundingan terus direct nego. Dan yang lebih pelik ialah kegagalan CBJ untuk mengenakan penalti berjumlah hampir 150,000 kepada syarikat ini kerana melanggar perjanjian Service Level Agreement. Jelas di bawah Kerajaan Perpaduan dan Konsep Malaysia Madani, kerajaan mengambil sikap untuk mengadakan rundingan terbuka, open tender dan tidak lagi melalui rundingan terus agar insiden sebegini kita boleh elakkan. Rakyat tidak ingin isu sebegini ini untuk berulang-ulang lagi setiap tahun. Saya juga cadangkan pada masa yang akan datang, kita boleh cuba fikirkan boleh tak kita digitize lesen memandu. Kalau cukai jalan boleh dielektronikkan, mengapa tidak lesen memandu juga? Ini tentunya akan menjimatkan kos dan juga isu-isu yang kini dihadapi. Puan Speaker, begitu juga di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia dalam pengurusan masa wabak COVID-19, sebanyak 93 unit ventilator yang dibekalkan oleh sebuah syarikat pembekal bernilai 13 juta tidak dapat digunakan kerana mesin defektif. Beli 136, hanya 28 boleh diguna saja. Daripada baki 108 yang rosak, 15 dapat dikembalikan kepada penggilang untuk penggantian, tetapi 93 yang balance tu tidak dikembalikan. Tindakan ganti rugi juga tidak diambil kerana tiada sebarang dokumen pelantikan perolehan ventilator antara syarikat pembekal dengan KKM, dan ini semua dilakukan, saya nak tegas ini semua dilakukan dalam tempoh masa darurat. Itulah bahayanya bila darurat diisytiharkan macam tu saja. Banyak benda tidak melalui sistem perolehan yang sepatutnya yang telus dan tidak dapat dibentang atau disoalkan oleh yang berhormat dalam parlimen. Ini yang merupakan masalah induk bila darurat diisytiharkan, banyak isu seperti ini akan tenggelam dan sampai hari inilah barulah dia timbul sekali. Selain daripada itu, Puan Speaker, juga ada isu kelebihan boot cover dan PPE. Nisbah penggunaan untuk boot cover dan PPE itu hanya 2.2% dan 3.1% saja. Dengan baki sekarang di Malaysia ada 3.08 juta pasang boot cover dan 840,000 PPE yang kini duduk di dalam hospital saja. Dalam masa hampir 1 tahun lagi dari tarikh hari ini, semua ini kena dibuang kerana sudah habis tempoh masa bertahan. Ini adalah sangat membazirkan. Akhir sekali, saya ingin juga tarik kepada laporan audit yang menyatakan ada 1.12 juta kali serangan memecah masuk aplikasi MySejahtera mulai 27 Oktober 2021. Dan ada satu akaun super admin yang telah memuat turun 3 juta maklumat penerima vaksin daripada aplikasi MySejahtera. Justru soalan saya kepada kerajaan, sejauh manakah tahap keselamatan data kita di MySejahtera, dan sila beri pencerahan siapa pemilik aplikasi MySejahtera dan siapa pemilik data-data pengguna di dalam MySejahtera. Adakah masih dipegang oleh kerajaan ataupun kini dikuasai atau dimiliki oleh syarikat swasta? Terima kasih Puan Speaker kerana memberi peluang kepada saya untuk mengambil bahagian dalam pembahasan ini. Saya terberau cadang untuk memohon. Sekian. Terima kasih Yang Berhormat Terberau. Saya jemput Yang Berhormat Muar. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Sejujurnya saya agak janggal melihat kekosongan kerusi di Blok Pembangkang. Kerana sejujurnya selepas menilai laporan Ketua Audit Negara, ada banyak juga pujian yang dibuat di dalam laporan ini. Ada juga silapnya yang boleh ditambah baik, tetapi banyak juga pujiannya.
Contohnya, dalam bab pengedaran dan pelaksanaan program vaksin, kalau kita lihat sasaran yang diletakkan adalah supaya negara mencapai tahap imuniti 80% penduduk dewasa menjelang Februari 2022. Dan apabila wabak COVID melalui varian Delta cepat merebak, sasaran itu diawalkan kepada bulan Disember 2021. Sasaran 80%. Tetapi kadar vaksinasi dewasa dan remaja melebihi sasaran, iaitu mencapai 97.7% dan 89.2% pada September dan Disember 2021. Dan daripada laporan ini juga yang menunjukkan bahawa pendapat audit pencapaian vaksinasi yang tinggi melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan membolehkan kerajaan mengawal pandemik seterusnya dapat memberi kesan yang positif kepada semua sektor dalam negara. Mengapa saya bangkitkan perkara ini? Saya bangkitkan kerana laporan Ketua Audit Negara ini adalah laporan berdasarkan fakta dan data yang tidak dicemooh, tidak diwarnai oleh parti-parti politik tetapi oleh penjawat-penjawat awam yang telus dan jujur orangnya, yang tidak berpihak kepada mana-mana parti. Sebab itu, di Parlimen inilah merupakan platform yang terbaik untuk membahas baik dan buruknya, kesilapan yang boleh diperbaiki dan kebaikan yang boleh diteruskan. Sebab itu saya agak janggal kerana jikalau ahli Parlimen Pembangkang ada pada hari ini, mereka boleh bahaskan ini perkara baik yang kita lakukan, ini kesilapan yang boleh kita tambah baik. Ini adalah pengajaran supaya ahli-ahli Parlimen lain apabila berada dalam blok kerajaan tidak mengulanginya lagi. Tetapi apabila tidak ada sistem semak dan imbang di Parlimen, apabila ahli Parlimen Pembangkang keluar, saya rasa mereka terlepas peluang untuk kongsikan the success story. Dan dalam bab ini apabila saya menilai laporan audit ini, I went through the report, khususnya melalui yang melibatkan Kementerian Kesihatan, daripada pelaksanaan imunisasi COVID, daripada pelaksanaan MySejahtera dan yang lain. Ada beberapa perkara yang boleh ditambah baik, khususnya dari segi tata kelolanya, tetapi pelaksanaannya secara umum, jika kita lihat daripada laporan Ketua Audit ini adalah berjaya. Yang berjaya memastikan bahawa negara melepasi wabak COVID jika nak dibandingkan dengan negara-negara lain, capai sasarannya daripada kadar imunisasi. Sebab itu dalam bab ini saya rasa mereka terlepas peluang untuk kongsikan data-data dan laporan ini. Cuma apabila saya baca apa yang dikongsikan khususnya daripada bab KKM, tadi Yang Berhormat Tebrau ada kongsikan soal penambahbaikan yang wajib dilakukan daripada sudut tata kelola, khususnya daripada pelaksanaan MySejahtera dan juga pembelian ventilator yang dibuat semasa musim darurat. Itu saya rasa wajib kita lihat dan perbaiki. Tetapi kita juga tidak boleh tutup perkara baik yang turut berjaya dilakukan. Saya katakan ini kerana dulu apabila saya di meja pembangkang, saya rasa saya paling lantang bersuara dalam isu pelaksanaan imunisasi, pemberian vaksin COVID, perolehan yang dilakukan. Tetapi sebagai ahli Parlimen, saya turut perlu berdasarkan kepada data. Dan apabila saya lihat kepada laporan ini, apabila Ketua Audit sendiri sahkan bahawa pelaksanaannya dapat dijalankan dengan baik, transisi daripada pandemik dan endemik berjaya apabila program PRIK dapat dilakukan dan dilaksanakan dengan baik, lagi cepat daripada tempoh tarikh yang telah pun disasarkan, sampai ke satu tahap di mana kita jauh terkehadapan dengan negara-negara lain, bukan sahaja di benua ini tetapi negara maju lain di negara-negara Eropah juga. Dalam bab ini saya ingin memberikan penghargaan kepada semua frontliners kita, khususnya di Kementerian Kesihatan, kerana berjaya memastikan bahawa nyawa-nyawa rakyat terbela dan tidak hilang kerana ketidakcekapan dan kegagalan untuk bertindak dengan cepat. Dan saya juga ingin memberikan pujian kepada Menteri Kesihatan pada masa tersebut, iaitu Yang Berhormat Menteri Khairy Jamaluddin, kerana berjaya lakukan perkara ini. Yang tidak baik, saya rasa banyak telah dibahaskan, boleh diperbaiki, boleh kita perhalusi, tetapi jangan kita menidakkan perkara-perkara baik yang turut dikongsikan dalam laporan audit ini. Kini saya ingin fokus kepada beberapa penambahbaikan yang turut dikongsikan di sini. Pertama sekali adalah penambahbaikan daripada sudut tata kelola. Dalam ini ia dikongsikan, jangan kita sesekali, kalau I want to rephrase it lah,
di mana jangan kita menggunakan kuasa kerajaan untuk melangkaui proses pembelian dan perolehan yang sedia ada. Sebab itu kalau kita lihat, ada juga masalah daripada penggunaan katil dan ventilator di ward ICU. Walaupun duit telah pun dikeluarkan, perbelanjaan telah dibuat, tetapi yang terima jauh lebih sedikit dan ketidakcekapan ini ada implikasi yang agak buruk. Kedua, juga adalah tahap ketersediaan. Saya faham apabila musim COVID ini pertama kali negara dilanda dengan musibat yang begitu teruk ini. Sampai kita melalui fasa PKP 1, 2, 3, 4, pelbagai jenis PKP. Tetapi persoalannya apabila kita sudah lalui fasa PKP ini, iaitu pada tempoh masa 2 tahun setengah, moving forward, jangan kita ulangi kesilapan yang sama. Kini kita sudah tahu what kind of emergency purchases emergency purchases yang perlu kita lakukan jikalau ada wabak sama yang berulang. Kita perlu pastikan bahawa garis panduan yang jelas dapat kita perkenalkan supaya kesilapan yang lepas tidak akan berulang lagi. Pada masa yang sama, the lessons of the past boleh kita laksanakan pada masa yang akan datang. Saya juga ingin memberikan teguran dan cadangan dalam bab pelaksanaan My Sejahtera ini. Tadi Yang Berhormat Terbau ada kongsikan sedikit. Kalau kita lihat di sini, laporan Ketua Audit Negara turut berkongsikan perkara-perkara yang baik jika kita lihat bahawa ia tetap mencapai sasaran My Sejahtera, iaitu daripada 25 juta pengguna My Sejahtera sehingga 30 April 2022 dan 7.41 juta pengguna yang menggunakan My Sejahtera Trace. Tetapi ada kelemahan-kelemahannya, khususnya daripada proses back end script, banyak admin yang sedia ada, proses pengesahan yang boleh ditambah baik, ada banyak yang dikongsikan. Persoalan saya, apabila kita sudah ada banyak pengumpulan data dan di sini juga dikongsikan bahawa persepsi pengguna kepada aplikasi My Sejahtera ini banyaknya negatif. Ya, lebih 50% tidak setuju bahawa data peribadi mereka disimpan dalam pangkalan data My Sejahtera. Yang bersetuju hanya 22%, yang neutral 28%. But the question is this, apabila My Sejahtera sekarang telah pun diambil alih sepenuhnya oleh kerajaan, bagaimana kita boleh memanfaatkan penggunaan My Sejahtera tersebut dan memastikan bahawa tahap keyakinan rakyat kepada proses penyimpanan data itu dapat ditambah baik supaya kita tidak membazirkan My Sejahtera ini yang kini mungkin jikalau digunakan dengan baik can revolutionize and digitize sistem kesihatan awam yang sedia ada untuk pastikan bahawa the queues can be reduced, proses booking dapat ditambah baik dan akhirnya kos dapat dikurangkan dan kita dapat tambahkan public health efficiency. Tetapi untuk kita lakukan perkara tersebut, segala cadangan yang telah pun disampaikan oleh laporan Ketua Audit Negara ini perlu diperhalusi, perlu dimasukkan dan dapat dilaksanakan supaya akhirnya daripada 50% yang tidak bersetuju, kita dapat tukar pandangan mereka supaya mereka bersetuju. Izinkan saya rumuskan perbahasan saya pada hari ini. Kalau saya ingin ulas satu persatu, dia agak panjang, sangat tebal sekali. Tetapi saya rasa pihak pembangkang telah pun terlepas peluang untuk mempertahankan masalah yang sedia ada dan cadangan yang mereka boleh kemukakan untuk tambah baik. Dan mereka juga terlepas peluang kerana apabila saya baca laporan Ketua Audit Negara ini sebagai ahli parlimen yang tidak ingin fokus dalam bab politik kepartian, banyak juga kebaikan yang dikongsikan ni oleh laporan Ketua Audit Negara. Tapi mereka tak ada dekat sini, so kalau mereka kena hentam, itu mereka terlepas peluang lah untuk pertahankan dan kongsikan perkara-perkara yang baik ini. Pada masa yang sama, sebagai ahli parlimen MUA, orang yang sangat lantang bersuara apabila berada di meja pembangkang pada sidang yang lepas, melaksanakan tanggungjawab saya sebagai ahli parlimen yang melaksanakan sistem semak dan imbang. Apabila saya baca laporan ini, saya juga ingin berikanlah dengan penuh ikhlas untuk ucapkan terima kasih dan tahniah kepada staf-staf warga KKM yang juga turut yang telah bersara, Tan Sri DG Nur Hisham yang banyak berbakti dan juga kepada mantan Menteri Kesihatan, kerana jelas kalau ikut laporan ini walaupun ada sedikit perkara yang boleh kita tambah baik, tetapi banyaknya telah berjaya dan akhirnya kerana program imunisasi yang berjaya, ramai nyawa rakyat berjaya kita selamatkan. This is beyond politics. Terima kasih Puan Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat MUA. Saya jemput Yang Berhormat Tuaran. Terima kasih Puan di-Pertua.
kerana beri peluang pada Tuan untuk terus serta membahaskan usul Laporan Ketua Harian Negara 2021 siri kedua. Poin yang dipertua, perbahasan kepada satu laporan Ketua Audit Negara adalah merupakan sejarah. Dan pada saya selaku ahli parlimen yang 5 penggal di Dewan ini adalah sesuatu yang dream come true. Adalah menjadi impian kepada ahli parlimen untuk membahaskan sesuatu laporan yang dibentangkan, laid on our table. Tetapi sungguh mengherankan pada hari ini apabila peluang tiba, pihak pembangkang pula memboikot dalam perbahasan ini. Kalau dahulu, pihak pembangkang yang minta supaya dibahaskan laporan yang penting seperti laporan Ketua Audit Negara, tetapi hari ini berbeza pula dengan pembangkang hari ini. Kita tidak tahu apa yang mereka takut dengan perbahasan ini. Poin yang dipertua, sudah banyak perkara yang dibangkitkan berkaitan laporan audit ini oleh rekan-rekan yang lain sebentar tadi. Saya bersetuju dengan mereka dalam banyak perkara, namun saya ingin menyentuh lagi isu trust yang belum selesai sebagai satu pengukuhan semula serta beberapa perkara yang berkait dengan Sabah. Setiap kali laporan audit dibentangkan, dua perkara utama seringkali berulang. Yang pertama ialah tabir urus yang kurang cekap. Dan yang kedua, kurang kepatuhan terhadap tanggungjawab keuangan ataupun fiduciary responsibilities. Kedua-dua permasalahan ini telah menjadi rutin yang akhirnya membawa kepada ketirisan serta pembaziran. Kalau kita mentelaah kandungan setiap laporan Ketua Audit Negara, misalnya laporan Ketua Audit Negara 10 tahun lalu, kita akan mendapati setiap laporan mempunyai isu berkaitan kelemahan pengurusan keuangan dan ketirisan. Saya tahu ini, Puan Pertua, saya ahli PAC, 2 penggal. Jika kita menghimpunkan semua ketirisan dan pembaziran tersebut, saya rasa nilainya tidak kurang daripada 1 triliun ringgit. Malah mantan Ketua Audit Negara Tan Sri Amrin Buang pernah menyatakan bahawa kita boleh menjimatkan hampir 400 bilion jika aspek ketirisan dapat dielakkan dalam pelaksanaan rancangan Malaysia ke-12. Bermakna setiap tahun kita boleh menjimatkan 800 juta ringgit. Bermakna ini adalah satu jumlah yang besar jika kita mengambil kira keadaan di Sabah sekarang di mana menurut Yang Berhormat Kinabatangan kita memerlukan di antara 23 bilion hingga 27 bilion untuk menyelesaikan masalah bekalan air bersih di Sabah secara tuntas. Kita mengucapkan terima kasih baru-baru ini Yang Berhormat Perdana Menteri mengumumkan 320 juta ringgit untuk tujuan ini. Baru 320 juta. Kita memerlukan 23 bilion. Kalau kita dapat jimatkan daripada ketirisan sampai 800 juta, bayangkan poin yang dipertua. Berdasarkan laporan Ketua Audit Negara berkenaan aktiviti kementerian dan badan berkanun persekutuan mendapati berlaku pembaziran, yaitu hampir 813 juta ringgit dalam pengurusan pembangunan Putrajaya dan 13 juta dari pengurusan wabak COVID-19. Audit pematuhan terhadap kementerian dan jabatan-jabatan persekutuan pula mendapati bahawa pengurusan keuangan yang kurang baik telah menyebabkan kerugian wang awam, pembayaran tidak teratur dan pembaziran berjumlah 158 juta ringgit. Pembaziran berjuta-juta ringgit terutamanya dalam pengurusan pembangunan Putrajaya telah menyebabkan ketirisan sumber dan hal ini berlaku kerana tidak ada mekanisme pemantauan aktiviti yang efektif. Pembangunan Putrajaya telah bermula dari tahun 1992, tidak pernah diaudit sebelum ini. Bagaimana pembangunan pusat pentadbiran kerajaan tidak dirancang bersama pemantauan yang teliti? Adakah perancangan untuk membina sistem pengangkutan bersepadu, selaras dengan keperluan ambang penduduk ataupun ridership yang mencukupi memandangkan laporan turut menyatakan bahawa sasaran penduduk juga tidak dapat dicapai? Kerajaan perlu mengambil
tindakan serius kepada pemantauan projek kerajaan yang mengelakkan pembaziran dan ketirisan daripada terus berulang. Keperluan pemantauan yang teliti juga seharusnya dilakukan dalam aspek perolehan. Di saat kita bergelut dengan kemuncak krisis wabak COVID-19, kita telah dikejutkan dengan isu ketirisan melibatkan ventilator seperti yang disebut oleh Wabi Tebrau awal tadi, yang dibekalkan kepada Kementerian Kesehatan Malaysia. Sebanyak 93 daripada 136 unit ventilator tidak boleh digunakan. Keadaan ini lebih rumit apabila tuntutan ganti rugi bagi ventilator yang tidak boleh dipakai tidak dapat dilakukan kerana tidak ada jaminan serta dokumen perolehan di antara KKM dengan syarikat pembekal. Jumlah kerugian 13 juta ringgit adalah besar dan boleh dimanfaatkan untuk aspek lain dalam pengurusan COVID-19. Mengenai vaksin pula, banyak baki yang terpaksa dilupuskan sedangkan jumlah populasi yang lengkap vaksinasi di Sabah dan juga Kelantan pada ketika tersebut masih rendah, yaitu kurang daripada 70%. Saya ingin menggesa agar kerajaan persekutuan menjalinkan kerjasama yang utuh dan kerajaan negeri Sabah dalam menangani krisis seperti wabak COVID-19. Sekiranya keadaan semakin meruncing ataupun kita dilanda wabak lain pada masa depan. Sebab itulah, Puan Dipertua, kita sering mengatakan bahawa perlu dipindah perlembagaan persekutuan supaya hal mengenai kesihatan, hal pendidikan itu diletakkan dalam senarai bersama dalam perlembagaan persekutuan supaya kerajaan negeri, khususnya kerajaan Sabah, kerajaan Sarawak dapat turut serta dalam hal-hal yang berkaitan dalam kesihatan. Perlu diwujudkan kaedah yang cekap untuk menyalurkan sumber berlebihan kepada wilayah-wilayah yang memerlukan, terutama sekali di Sabah dan Sarawak yang seringkali terabai. Saya juga ingin merujuk isu pengurusan perkhidmatan ambulans di Hospital Tawau yang tidak mencapai KPI. Laporan telah menunjukkan bahawa liputan perkhidmatan ambulans bagi priority case 1 bagi Hospital Tawau merangkumi jarak sehingga 450 km sahaja, yaitu dari Tawau sehingga Kota Kinabalu. Jarak lingkungan ini adalah terlalu besar. Namun kekurangan seperti ini tidak asing lagi bagi perkhidmatan kesehatan di Sabah. Untuk ini saya mohon agar kerajaan dapat meningkatkan lagi usaha perbaikan perkhidmatan kesehatan bagi Sabah sebagai satu usaha mengurangkan kesenjangan wilayah, isu yang menjadi prioriti penting yang berhormat Perdana Menteri sendiri. Selain ketiadaan aspek pemantauan yang teliti, ketidakcekapan dalam penyaluran dana dibelenggu pula dengan kerana birokrasi yang menyebabkan ketirisan dan pembaziran. Pengauditan ke atas kontrak perkhidmatan mencetak pengeposan notis saman polis di mana pembayaran telah dibuat sebelum perkhidmatan dilaksanakan perlu diteliti semula. Timbul persoalan bagaimana bayaran 17,76 juta ringgit boleh disalurkan sebelum mengetahui berapa jumlah saman notis yang perlu dikeluarkan. Denda terhadap kelewatan syarikat yang dilantik untuk melaksanakan perkhidmatan juga tidak diambil, hingga telah menyebabkan kerugian wang awam sebanyak 1,82 juta ringgit. Isu sama dalam perkhidmatan cetak kad lesen memandu Malaysia seperti dinyatakan yang berhormat Tebrau, yang mana bayaran sebanyak 14,23 juta ringgit. Dan isu yang sama berlaku 1,83 juta keping kad lesen yang tidak boleh digunakan kerana bahan habis guna yang tidak mencukupi seperti juga yang disebutkan oleh rakan daripada Wabi Tebrau. Ini adalah merupakan satu pembaziran. Perbelanjaan kerajaan yang sepatutnya tidak berlaku. Masalah ketiadaan pemantauan yang teliti, perolehan serta bayaran yang tidak menepati syarat serta peraturan adalah puncak ketirisan dan pembaziran yang berulang. Tuaran minta agar kerajaan mengambil serius laporan audit ini dan lebih teliti dalam setiap pelaksanaan aktiviti dan perancangan pembangunan. Tuaran juga ingin mencadangkan agar laporan Ketua Audit Negara wajib dibahas dalam takwim Dewan Rakyat supaya tidak ada lagi kekeliruan daripada pihak pembangkang. Supaya tidak ada lagi mengatakan bahawa ini perlu hanya untuk PAC.
itu bukan saja tanggungjawab PAC. Sebenarnya PAC ini, kita juga terlibat dalam penyiasatan. Saya masih ingat semasa dalam PAC, apabila hal mengenai 1MDB dibuat siasatan, kita telah membuat siasatan secara concurrent. Dan bukan menunggu sehingga laporan Ketua Audit Negara dikeluarkan. Tuaran memuji tindakan kerajaan pimpinan Yang Maha Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang membolehkan laporan Ketua Audit Negara dibahaskan di Dewan Yang Mulia ini. Ini adalah salah satu daripada reformasi Parlimen yang kita katakan selama ini. Selama ini Ahli Berhormat hanya membaca laporan ini, diletakkan di atas meja kita, tidak lebih daripada itu. Saya pun tidak pasti berapa ramai yang membaca. Ia hanya menjadi bahan penting dalam media setiap kali laporan Ketua Audit Negara dibawa ke Parlimen. Tidak lebih daripada itu. Tidak ada siapa menteri maupun pegawai yang dipertanggungjawabkan. Isunya amat jelas, yaitu ketirisan, pembaziran dan salah guna kuasa. Semuanya menunjukkan kepada lemahnya budaya berintegriti dan meluasnya amalan rasuah serta salah guna kuasa. Rumusan yang dibuat oleh Tuan, mereka yang terlibat dalam soal ketirisan, pembaziran serta salah guna kuasa nampaknya tidak takut dengan undang-undang, tidak takut kepada rakyat, dan tidak takut kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh itu pembentangan dan peluang untuk membahaskan laporan Ketua Audit Negara ini dengan sendiri menunjukkan komitmen Kerajaan Perpaduan Pimpinan Yang Maha Perdana Menteri untuk mencapai sasaran pentadbiran berintegriti dan bebas rasuah. Tuan juga menyambut baik jaminan Yang Maha Perdana Menteri yang telah menzahirkan komitmen untuk menangani isu pembaziran dan ketirisan. Perdana Menteri menyatakan tidak akan menyekat kelemahan-kelemahan yang dibangkitkan, malah telah meminta Jemaah Menteri supaya menyimak laporan berkenaan. Pada pandangan Tuan, setiap kementerian, jabatan dan badan berkanun perlu menekuni secara proaktif laporan audit berkenaan. Tuan ingin mencadangkan agar kerajaan aktifkan semula taraf bintang seperti 5, 6 bintang dan sebagainya kepada kementerian dan agensi-agensi yang mengelakkan prestasi pengurusan yang baik, yang mengekalkan prestasi pengurusan yang baik, yaitu yang bermaksud tidak ada ketirisan dan pembaziran serta tidak ada masalah budaya integriti. Masa sudah tamat. Tiada bisa pembangkang. Habis ini selesai sudah. Saya ada beberapa poin lagi. Tuan boleh berucap setengah jam ya. Sudah cukup masa. Sudah cukup masa. Ya. Lepas kita selesai kita boleh balik semua. Begitu kah? Saya minta Puan Pertua pindik lagi. Sudah 13 menit. 13 menit. Pembangkang tidak berbahas. Bagi 5 menit kah? Boleh? 2 menit lagi. Saya bagi 2 menit lagi. 2 menit? Ya. Wah, ini Puan timbalan speaker susah. Oh, saya pun tidak tahu sudah ini sebab ada pindik lagi, ada 4 poin lagi. Tidak apalah. Saya berpantun dengan Puan sajalah sebab Puan tidak mau saya teruskan. Tapi Puan karena boleh saya punya pantun lah. Boleh ya? 1 poin saja saya mau cakap lah. Tuan berharap agar Akta Kebebasan Maklumat akan digubal dengan segera dan menghadkan penggunaan akta rahsia resmi kecuali terhadap perkara yang berpotensi mengugat keselamatan negara. Poin ini yang saya mau buat. Sebab ramai yang takut-takut melihat laporan-laporan kerajaan sebab takut dengan hal berkaitan dengan OAC. Klasifikasi adalah tertakluk pada keputusan jawatan kuasa Parlimen dan bukannya budi bicara menteri. Saya ingat saya berpantun lah, tapi balas ya. Puan yang di Pertua, kalau meranti pohonnya tua, seluruh rimba hijau saujana. Kalau integriti amalan semua, satu negara makmur bersama. Tuan mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tuan. Ahli-ahli Yang Berhormat, sukacita dimaklumkan bahawa bersama-sama kita di Dewan Yang Mulia ini adalah delegasi dari Parlimen Hungary yang diketuai oleh Honorable Dr. Lajos Olah, Deputy Speaker of the Hungarian National Assembly.
Kepada Honorable Dr. Lajos Ola, Dewan ini mengalu-alukan kehadiran mereka ke Dewan yang mulia ini. Semoga dengan kehadiran Honorable Dr. Lajos Ola dan delegasi akan dapat mengukuhkan lagi hubungan persepahatan antara Parlimen Malaysia dan Parlimen Hungary. Sekarang saya jemput Yang Berhormat Petaling Jaya. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Yang di-Pertua atas peluang yang diberikan kepada saya untuk menyertai perbahasan laporan Ketua Audit Negara 2021 Seri 2 di Dewan Yang Mulia ini. Untuk makluman Puan Yang di-Pertua, saya rasa sedikit malu sekarang. I feel embarrassed because while our guest from Hungary dengan izin is around, but we see empty chairs opposite on that side. Dengan izin. Saya cuba memahami mengapa kejadian tadi berlaku, Puan Yang di-Pertua. Tadi disebut ini bukan satu convention. Akan tetapi, yang dimarah-marah pagi tadi tentang isu Kedah, Pulau Pinang, itu juga bukan convention. Jadi di samping mereka nak champion sesuatu yang tidak berperlembagaan, dengan kononnya ianya betul dari segi pihak mereka. Untuk ini mereka kata tidak ikut convention. Mereka juga sebut bahawa kalau bahas dalam Dewan ini, maka PAC ataupun Public Account Committee akan dikompromikan. Bagi saya, isu ini tidak wujud. Ramai bekas ahli jawatan kuasa, kira-kira wang di sini, bahkan ramai bekas pengurusi di sini. PAC masih boleh jalankan siasatan di samping apa yang berjalan di dalam Dewan Yang Mulia ini. Mereka bukan bergantung ataupun tidak subjugated dengan izin atas urusan mesyuarat Yang Mulia ini. Mereka juga sebut bahawa mengapa tidak menggunakan habiskan masa untuk bahaskan Private Members Bill ataupun rang undang-undang persendirian. Bagi saya isu ini lagi pelik. Dari isu ini, mereka cuba kaitkan dengan isu yang lain, khususnya dari Arau yang tidak ada dalam Dewan ini. Beliau lontarkan banyak RUU persendirian dalam kertas kita, ya, dengan harapan bahawa ini boleh dibahaskan. Tetapi, Arau tidak mengambil kira bahawa selama ini, sebelum ini, Arau berada di pihak lain yang juga tidak mengizinkan perbahasan. Sebab urusan kerajaan harus diutamakan. Dan ini cukup membuat kita faham bahawa yang pertama, motifnya sebenarnya adalah pilihan raya negeri sudah dekat. Jadi adalah stunt, adalah nak buat sesuatu untuk menarik perhatian. Dan ini saya cukup faham. Tetapi untuk mengosongkan kerusi mereka pada saat-saat yang bersejarah pada hari ini, yang mana kita semua ahli Dewan Rakyat Yang Mulia dapat membahaskan laporan Ketua Audit Negara, saya rasa itu betul-betul satu tindakan yang tidak bertanggungjawab. Dan ini cukup bahaya, Puan Yang di-Pertua. Sebab laporan Ketua Audit Negara membicarakan banyak kisah. Ada yang tentang COVID, ada yang tidak bersangkut paut secara langsung tentang COVID, tetapi adalah tentang perkara ataupun perjalanan kerajaan yang berlangsung semasa kebanyakan pihak sana menjadi kerajaan. Adakah ini satu cara mereka untuk elak daripada semak seimbang oleh Dewan Yang Mulia ini? Trend ini cukup bahaya kalau itu betul, kerana mereka enggan disemak, dipantau oleh Dewan, sedangkan bila masanya sesuai, mereka boleh hentam dengan sesuka hati. Jadi, sebagai wakil rakyat, saya nak luahkan rasa duka cita saya dulu, dan kemudian balik kepada laporan Ketua Audit Negara ini, saya berpendapat bahawa Puan Yang di-Pertua, ianya betul-betul merupakan satu cerminan tata kelola pengurusan yang kurang memberangsangkan serta perbelanjaan kewangan negara yang tidak dimanfaatkan sepenuhnya kerana berlakunya pembaziran, pembayaran tidak teratur serta kehilangan kerugian wang awam yang berlaku akibat pengurusan dan kawalan dalaman yang tidak teratur dan sistematik hingga tidak mematuhi undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan.
Rakan sahabat saya, Selayang, Tuaran dan lain telah pun terberau juga telah menyentuh tentang perkara ini. Dan saya tidak mahu ulas lanjut. Selain kita nampak pembaziran yang sangat menyakiti hati, iaitu pembaziran ventilator sebanyak 13 juta ringgit. Bukan tentang kerugian yang besar itu, Puan Yang di-Pertua, tetapi adalah tentang apabila rakyat menderita, rakyat perlukan bantuan masa COVID, rakyat perlukan ventilator untuk terus bernafas, untuk terus hidup. Tetapi ventilator yang diterima tidak memenuhi keperluan, tidak selamat, tidak ikut spek untuk digunakan oleh pesakit. Dan hanya sebahagian kecil daripada jumlah ventilator yang boleh digunakan dengan selamat, manakala sebahagian besar yang lain tidak memenuhi standard keselamatan. Hal ini menimbulkan risiko kepada kesihatan pesakit dan menunjukkan kelemahan dalam proses perolehan peralatan kesihatan. Selain itu, kita juga sedar bahawa sebanyak 1.1 juta dos vaksin telah tamat tempoh setakat bulan April 2022. Tetapi tiada penyelesaian yang jelas dari pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Ketidaktentuan ini menyebabkan pembaziran sumber yang berharga, namun kita juga dapat melihatkan syarikat Pharma Niaga merupakan sebuah GLC turut terjejas dengan disenarai dalam PN17 dalam Bursa Malaysia kita. Kedua-dua isu ini menunjukkan kekurangan dalam pengurusan dan pengawasan sumber kesihatan oleh pihak yang berkenaan. Oleh itu, langkah-langkah perbaikan yang segera perlu diambil untuk memastikan proses perolehan, penyimpanan dan pengurusan vaksin serta peralatan kesihatan dilakukan dengan cekap dan efektif. Puan Yang di-Pertua, izinkan saya mengambil kesempatan ini untuk menyentuh satu perkara yang lebih fundamental, iaitu kaedah perakaunan kerajaan. Saya berpendapat bahawa pembaziran dapat dielakkan sekiranya kita menggunakan kaedah perakaunan akruan ataupun accrued accounting dan mengganti kaedah perakaunan tunai, cash accounting. Perakaunan akruan mengiktiraf dan merekodkan urus niaga pada masa urus niaga tersebut berlaku. Semua aset dan liability juga diperakaunkan di bawah perakaunan akruan. Semua urus niaga tersebut dilaporkan di penyata kewangan bagi tempoh tahun kewangan yang sama. Kaedah perakaunan akruan merupakan asas perakaunan bagi pelaporan kedudukan dan prestasi kerajaan secara lebih tepat dan telus. Kepenggunaan perakaunan akruan akan menyumbang kepada pengurusan fiskal yang lebih cekap dan berkesan, saya yakin. Puan Yang di-Pertua, cadangan pelaksanaan perakaunan akruan adalah selaras dengan dasar transformasi sektor awam dalam model ekonomi baru zaman dulu lagi. Pelaksanaan outcome-based budgeting dan inisiatif SRI Public Finance yang telah pun disebut berkali-kali. Dengan itu, maka Jabatan Akauntan Negara Malaysia boleh mengeluarkan piawaian perakaunan sektor awam Malaysia, MPSAS, yang berasaskan International Public Sector Accounting Standard ataupun IPSAS. Puan Yang di-Pertua, perakaunan yang baik akan menjurus kepada audit yang baik dan seterusnya membawa kepada pengurusan kewangan yang baik. Pembaziran dan penyelewengan sumber kerajaan akan kekal sekiranya tidak ada keazaman politik untuk mereformasikan sistem perakaunan kita. Semua sektor swasta di Malaysia telah pun menggunakan perakaunan akruan. Namun, sektor kerajaan masih menggunakan cash accounting sehingga hari ini. Dan apabila ditanya berapa kerajaan telah pun pakai accrued accounting, di sini ada senarai yang panjang, Puan Yang di-Pertua. Iceland 1992, New Zealand tahun yang sama, Sweden 1994, Australia 1995, Amerika Syarikat 1998, United Kingdom yang dulu mengajar kita membuat cash accounting, sekarang pada tahun 2000 telah pun pakai sistem accrued accounting. Dan juga tidak lupa Canada pada tahun 2002 telah pun pakai accrued accounting. Dengan izin. Maka saya ingin memohon di sini supaya
Jabatan Audit Negara segera mengesyorkan kepada Jabatan Accountant dan Kabinet supaya mengguna pakai perakaunan akuan dalam masa terdekat. Di samping itu, ianya juga boleh membantu Jabatan Audit Negara mengemaskini kaedah dan pendekatan pengauditan supaya ianya lebih moden, cekap dan bantu mematapatkan kapasiti pegawai kita. Maka dengan itu, barulah ahli-ahli parlimen kita dapat bebas daripada scrutinization, daripada pemantauan yang bertahun-tahun, daripada screwdriver, laptop, scanner, rumah yang jadi rumah hantu dan lain-lain. Baru dengan itu kita dapat bebaskan kita semua dengan kerja yang lebih produktif. Sekian sahaja ucapan perbahasan saya. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Petaling Jaya. Saya jemput Yang Berhormat Jalutong. Terima kasih Timbalan Speaker. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan dirgahayu kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda, dan juga pada masa yang sama berterima kasih, menjunjung kasih kepada Tuanku kerana telah menganugerahkan darjah kebesaran Tan Sri yang membawa gelaran Tan Sri kepada seorang negarawan daripada parti DAP, Lim Kit Siang, mantan ahli Parlimen Pagoh. Terima kasih saya ucapkan kepada Perdana Menteri dan juga kepada Iskandar Puteri. Maafkan saya, Iskandar Puteri. Saya pada masa yang sama ingin menyatakan bahawa begitu duka cita bahawa pada hari ini tidak ada seorang pun ahli parlimen daripada Pembangkang yang hadir untuk turut serta kita membahaskan laporan Ketua Audit Negara. Mungkin mereka tidak membaca laporan itu, sebab itu tadi saya terdengar Yang Berhormat Arau memperlekehkan saya dengan mengatakan bahawa laporan Ketua Audit Negara ini hanya melibatkan Putrajaya dan oleh yang demikian tidak perlu dibahas. Saya sedar sebab utama kenapa mereka tidak mahu membahas adalah salah satu daripada laporan yang telah dibentangkan kepada kami, Timbalan Speaker, adalah berkenaan dengan pemerolehan yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan sewaktu negara sedang bergelut dengan wabak COVID. Saya telah membaca tadi, sewaktu kita masih lagi berhujah tentang sama ada laporan Ketua Audit Negara ini patut dibahas atau tidak, bahawa kebanyakan pemerolehan ini dibuat oleh Kementerian Kesihatan ketika negara menghadapi darurat. Mungkin itu adalah salah satu sebab helah oleh Yang Berhormat di sebelah sana yang tidak mahu membahaskan tentang laporan Ketua Audit Negara yang rata-rata melaporkan pelbagai ketirisan yang berlaku di bawah pemerolehan yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan. Saya mengambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua kaki tangan Jabatan Audit yang sedang dengar perbahasan ini. Terima kasih disebabkan oleh kerja kuat tuan-tuan dan puan-puan, sekurang-kurangnya kita dapat membaca, memahami ketirisan-ketirisan yang telah berlaku. Dan saya ingin membawa kembali Dewan Yang Mulia ini kepada titah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong ketika beliau meresmikan sidang Dewan, di mana beliau, Tuanku, telah pun bertitah tentang rayuan yang dibuat oleh beliau kepada mantan ahli Parlimen Langkawi, Tun Mahathir, supaya tidak meletakkan jawatan ketika negara bergelut dengan COVID. Disebabkan oleh tindakan beliau meletakkan jawatan,
Paguh mengambil alih jawatan itu. Mungkin diserang hendap oleh Paguh. Dan Paguh telah mengisytiharkan darurat. Ketika itu kita kesemuanya dikenakan macam-macam PKP, PKPP, PPP dan sebagainya. Dan pemerolehan ini telah dibuat. Ketika itu Kementerian Kesihatan dibebankan dengan tanggungjawab untuk menjaga kesihatan rakyat. Saya tidak menyalahkan mana-mana doktor atau anggota ataupun kaki tangan Kementerian Kesihatan. Tetapi kita lihat bahawa kesemua ketirisan ini berlaku disebabkan oleh tindakan Yang Berhormat Paguh yang mengisytiharkan darurat. Menyebabkan Kementerian Kesihatan tidak dapat berbincang tentang pemerolehan ventilator yang telah diulangi oleh ramai daripada pembahas-pembahas daripada pihak pembangkang, pihak kerajaan. Saya di sini cuma ingin menyarankan supaya tindakan diambil untuk kita memastikan ketirisan-ketirisan ini tidak berlaku. Dan pada masa yang sama, saya ingin menyarankan supaya moving forward dengan izin Timbalan Speaker, semua pemerolehan yang dibuat itu dipastikan dibuat secara telus, dengan accountable, dengan memberikan peluang kepada kementerian, kepada menteri untuk memastikan bahawa tidak ada sebarang ketirisan yang akan berlaku. Pada masa yang sama, saya juga lihat dan ingin mengambil kesempatan ini untuk bertanyakan kepada Jabatan Audit, kalau boleh satu audit dilakukan oleh Jabatan Audit dan kerajaan tentang laporan bahawa 207 bilion telah dibayar oleh kerajaan Jepun kepada kerajaan ketika Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri sebagai pampasan kepada keluarga-keluarga yang terkesan apabila pembinaan The Death Railway dengan izin. Kerana jumlah yang terlibat adalah jumlah yang begitu besar. Perkara ini telah dilaporkan oleh Free Malaysia Today pada hari ini. Dengan beritanya bertajuk Japan must clarify the RM 2.7 billion Death Railway controversy. Bolehkah Jabatan Audit Yang Amat Berhormat Tambun mengarahkan Menteri Jabatan Perdana Menteri untuk menyiasat perkara ini? Adakah jumlah ini telah diterima oleh kerajaan di bawah pimpinan Tun Dr. Mahathir kali pertama beliau menjadi Perdana Menteri? Dan kalau benar perkara ini 207 bilion pun telah diterima, apa yang berlaku kepada wang itu? Sebelum saya mengakhiri perbahasan ini, Timbalan Speaker, saya menggunakan kesempatan ini dengan izin Timbalan Speaker untuk merayu kepada Tun Mahathir sekali lagi, tolonglah hentikan serangan-serangan terhadap kerabat diraja. Tolonglah hentikan penghinaan terhadap kerabat diraja. Dan saya minta seperti yang telah diucapkan oleh Yang Amat Berhormat Tambun kemarin di istana, supaya polis diraja Malaysia tidak berkompromi dan mengambil tindakan terhadap Tun Mahathir kalau beliau masih meneruskan dengan serangan-serangan terhadap kerabat diraja. Saya juga minta kerajaan pertimbangkan
supaya gelaran tun beliau ditarik balik kalau beliau masih lagi meneruskan serangan-serangan ini. Kita lihat beliau telah membuat proklamasi dan mungkin akan bekerjasama dengan Yang Berhormat Pagoh yang telah mengkhianati beliau. Kedua-dua mereka ini ingin menghancurkan negara kita dan tidak mahu membenarkan Yang Amat Berhormat Tambun untuk melaksanakan tugas untuk menjaga kebajikan rakyat. Timbalan Speaker, saya sekali lagi sebagai backbencher mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih. Kalau dulu yang semasa Yang Berhormat Pagoh menjadi Perdana Menteri, kita tidak boleh bersidang. Darurat telah diisytiharkan. Ketika sekarang kita boleh bersidang, membahaskan laporan Ketua Audit Negara. Tetapi tidak ada seorang pun daripada pihak pembangkang yang hadir untuk berani bangun dan melawan hujah-hujah yang dibentangkan oleh pihak kami. Saya ucapkan terima kasih di atas peluang yang telah diberikan. Terima kasih Yang Berhormat Jalutong. Saya jemput Yang Berhormat Bentong.